Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang bagaimana faktor persekitaran boleh mempengaruhi culture tissue. Baiklah, sekarang saya akan memperjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi culture tumbuhan. Pertama sekali adalah cahaya. 3 ciri yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan iaitu panjang gelombang, ketepatan flak dan juga fotocolor. Lampu fenol putih merupakan sumber cahaya utama dengan spektrum panjang gelombang 400 ke 700 nanometer. LED iaitu LED biru dan juga LED merah merupakan sumber cahaya yang lebih baik berbanding cahaya pendar fluor. Tapi dia bergantung kepada spesies dan kultivar tumbuhan. Lain spesies, lain dia punya keperluan percentage untuk keamatan cahaya LED. Seterusnya adalah kelembapan relatif. Kelembapan relatif dalam bekas kultur yang tertutup rapat antara 95% hingga 100% amat penting dalam pertambahan embrio somatik in vitro. Kelembapan relatif yang tinggi di dalam bekas kultur membentuk lapisan lilit epicuticular yang kurang berkembang dan stomata yang tidak berfungsi. Keabnormalan ini membawa kepada kematian tumbuhan akibat kehilangan air yang berlebihan apabila ia terdedah kepada kelembapan ambient ex vitro. Kelembapan relatif dalam tumbuhan boleh dikawal dengan kelembapan relatif berkurangan sederhana 75% hingga 85%, pembukaan bekas kultur selama beberapa hari sebelum penyesuaian, penggunaan penutup khas memudahkan kehilangan air atau penyejukan bahagian bawah bekas, meningkatkan pemeluapan wap air pada permukaan gel. Yang ketiga adalah pertukaran gas. Pertukaran gas adalah penting dalam kultur tisu untuk mengelakkan pengumpulan etilena, kelembapan yang tinggi, penyusutan karbon dioksida. Tumbuhan in vitro ditanam dalam bekas kultur tertutup bagi membolehkan pertukaran gas antara kultur dan persekitaran, pengedap dilonggarkan atau laluan disediakan dalam penutup kultur. Penggunaan bekas yang tertutup rapat akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan. Penggunaan penutup dengan penapis ataupun vessel berventilasi meningkatkan kadar fotosintesis, kadar gandaan dan kemandirian tumbuhan selepas pemindahan kepada keadaan luar. Kepekatan karbon dioksida normal adalah antara 0.1 hingga 0.3%. Ini akan menggalakkan fotosintesis dan pertumbuhan autotrof. Pertukaran gas boleh ditingkatkan dengan menggunakan sistem pengudaraan paksa iaitu bioreaktor. Faktor yang terakhir adalah suhu. Suhu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses fisiologi tumbuhan, termasuk respirasi dan fotosintesis. Suhu culture yang paling sesuai adalah antara 20 hingga 27 degree Celsius. Tetapi ia juga berbeza-beza bergantung kepada genotype tumbuhan. Gottlieb Herberland adalah orang pertama yang cuba untuk membesarkan tisu tumbuhan secara in vitro pada tahun 1898. Walau bagaimanapun, tisu yang dia kutukan tidak menjalankan pembahagian dan gagal. Kandungan medium yang digunakan oleh Gottlieb adalah NOx solution, sukrosa dan dextrosa untuk sumber karbon, glycerin dan peptone untuk menggalakkan pertumbuhan, dan asparagin untuk menggalakkan nitrogen assimilation untuk fotosintesis. Sel tumbuhan yang dikutukan oleh Gottlieb adalah tisu pit, iaitu tisu lembut yang membawa nutrien dan mineral ke seluruh tumbuhan, tisu palisade, tisu yang mempunyai klorofil untuk penyerapan cahaya matahari, dan akhir sekali tisu epidermis yang terbentuk pada permukaan daun. Kenapa tisu yang Gottlieb cuba kutukan tidak memberi hasil? Pertama sekali, medium yang digunakan terlalu ringkas dan tidak mempunyai nutrien yang mencukupi untuk membolehkan pertumbuhan kutu tisu. Kedua, tisu sel yang digunakan adalah highly differentiated, bermaksud tisu tersebut adalah matang, tidak lagi melakukan pembahagian sel kerana telah mempunyai struktur dan fungsi spesifik, dan akhir sekali tidak menggunakan teknik aseptik. Kerana kita tahu, jika tidak menggunakan teknik aseptik, bakteria daripada permukaan, daripada persekitaran ataupun radas boleh menjangkiti kutu tisu. Perkembangan konsep kultur organ. Apa itu kultur organ? Kultur organ ni adalah kultur in vitro yang mana bahagian tumbuhan dijadikan sebagai eksplan. Macam contoh akar, ruticulture, pucuk, cuticulture. Untuk bunga boleh jadi enterculture ataupun ovariculture. Juga kita boleh ambil meristem tissue, daun, batang untuk dijadikan. Perkembangan konsep kultur organ ni bermula dengan Robbins dan Cote yang mana mereka telah melakukan kultur hujung akar, ruticulture yang pertama pada tahun 1922 secara berasingai. Eksperimen mereka dikira berjaya apabila akar yang dikutuk berkembang dengan baik dan pertumbuhannya kekal untuk jangka masa yang lama dan mereka telah menggunakan kaedah subculture. Pada tahun 1934, White telah melakukan kultur akar tematu dan pertumbuhan akar tersebut tidak terbatas. Daripada kajian ini, White telah memperkenalkan vitamin P sebagai hormon pertumbuhan dalam kultur tisu untuk akar tematu ini. Dan antara tahun 1940 sehingga tahun 1960, kultur organ merupakan topik penelitian yang penting dalam kultur tisu kerana banyak kajian yang telah dilakukan, antaranya kultur ke atas bunga, kultur ke atas. Penemuan komponen utama kultur akar pada tahun 1922 di mana hujung akar yang pertama dikulturkan menggunakan kaedah subculture. Pada masa tersebut, para peneliti telah mengenal pasti B vitamins dan auksin sebagai komponen utama dalam pertumbuhan kultur akar. Bermula daripada itu, para peneliti mula mengenal pasti parameter yang penting sehingga membawa perkembangan kultur tisu pada hari ini. Seterusnya, saya akan menerangkan sejarah pembuktian pertama pertumbuhan culture
kultur tisu secara berterus. Saya akan mulakan dengan sejarah kultur tisu pada tahun 1934 di mana Galterot berjaya menumbuhkan kepingan cambium dari tumbuhan Acer pseudothalamus iaitu sejenis tumbuhan maple dan beberapa tumbuhan dari famili yang sama di atas media yang telah dipejarkan dengan agar. Beliau telah memperoleh sekumpulan sel yang dikenali sebagai callus tetapi hanya mampu hidup selama 6 bulan. Pada masa yang sama, hormon indole acetate IAA telah dijumpai. Pada tahun 1935, Snow telah membuktikan bahawa hormon IAA boleh merangsang aktiviti tisu cambium. Sejak itu, Galterot menggunakan hormon IAA untuk menyuburkan kulturnya. Subkultur juga dilakukan pada masa yang sama, tetapi kultur itu hanya mampu hidup selama 18 bulan. Pada 1939, pada waktu yang sama, namun di lokasi yang berbeza, White, Noblecott dan Galterot menjumpai kemungkinan mengkultur tisu tumbuhan untuk masa yang tidak terhad. Tisu daripada sel tumor yang dihasilkan secara spontan oleh hybrid menggunakan famili tembakau. Akhirnya, Galterot berjaya melakukan pembiakan lobak merah sebagai kultur tisu tumbuhan pertama dengan pertumbuhan tambahan. Seterusnya, kita pergi kepada kultur pucuk atau shock resistant culture di mana kaedah ini digunakan untuk menghasilkan anak pokok yang bebas daripada jangkitan, yang mana anak pokok itu diperolehi daripada induk yang telah dijangkiti virus. Untuk pengetahuan semua, bahagian pucuk merupakan bahagian sel tumbuhan yang aktif membahagi dan sel yang dihasilkan pada bahagian tersebut masih belum dibezakan. Dan bahagian pucuk juga merupakan bahagian yang bebas daripada jangkitan. Eksperimen shock resistant culture ini pertama kali telah dilakukan oleh Moyer dan Martin pada tahun 1952 di mana mereka menggunakan pokok dahlia yang telah dijangkiti virus. Alhasilnya, mereka berjaya menghasilkan anak pokok yang bebas daripada jangkitan virus. Dengan keberhasilan eksperimen tersebut telah membuktikan bahawa sekiranya pokok tersebut dijangkiti virus, tidak semestinya kesemua bahagian sel tumbuhan itu turut dijangkiti virus. Berikut adalah antara saintis yang turut melakukan eksperimen yang sama, iaitu pada 1955, Holmes telah melaporkan bahawa beliau telah berjaya menghasilkan anak pokok dahlia yang bebas daripada tomato spotted root virus. Seterusnya, pada 1962, Michael Hollis telah melaporkan bahawa dia telah berjaya menghasilkan anak pokok yang bebas daripada cucumber mosaic virus, di mana Michael Hollis menggunakan sedikit perbezaan dalam teknik beliau, iaitu beliau membiarkan pokok tersebut tumbuh dalam keadaan berhaba selama lebih kurang 4 minggu dan barulah beliau melakukan shock resistant culture tersebut. Gambaran di sebelah beliau menunjukkan bagaimana kaedah shock resistant culture dilakukan. Jika kita mengambil bahagian pucuk tumbuhan, lepas itu kita sterilkan dan kita dapatkan resistant cell, kita masukkan dia dalam nutrient media sehingga dia membentuk callus, dan dari callus tu kita biarkan dia tumbuh dalam kaca media sehingga dia membentuk pucuk, akar, dan barulah kita pindahkan dia untuk tumbuh seperti pokok yang normal. Antara kebaikan kaedah ini adalah kita akan berjaya mendapatkan anak pokok yang bebas daripada jangkitan virus. Seterusnya, disebabkan kaedah ini dilakukan secara culture, maksudnya kita boleh menghasilkannya dalam jumlah yang banyak. Selain itu, kaedah ini juga turut digunakan dalam transfer genetik dan untuk menghasilkan anak pokok daripada baka hybrid. Tetapi, antara mungkin kelemahan yang akan dihadapi adalah mungkin agak sukar untuk kita mengisolasi sel meristem ataupun sekiranya kita berjaya menghasilkan sel meristem, proses untuk mendapatkan pokok yang matang tersebut mungkin akan mengambil masa yang lama jika dibandingkan pokok itu tumbuh secara normal. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan santan untuk penumbuhan embrio dalam culture tisu. Eksperimen ini telah dikaji oleh J. Van Overbeek, Mary E. Coughlin dan A. F. Bixley pada tahun 1941. Tajuk kajian mereka adalah kepentingan santan untuk penumbuhan embrio datura tidak matang. Embrio datura telah digunakan dalam eksperimen ini kerana saiz embrio mereka yang berukuran 0.15 mm. Ini kerana untuk culture tisu berjaya, saiz embrio perlulah kurang atau sama dengan 0.5 mm. Dalam eksperimen ini, embrio datura tidak matang telah diambil pada tahap pembesaran heart shape kerana saiznya berukuran 0.15 mm. Pada tahap ini juga, embrio datura tidak matang adalah kurang autotrofik berbanding dengan embrio datura matang kerana faktor pembesaran. Kebiasaannya, embrio datura tidak matang akan berada di dalam ovum untuk mendapatkan khasiat daripada endosperm. Tetapi, untuk penumbuhan embrio secara in vitro, perlulah gantian endosperm dimasukkan ke dalam medium, dan dalam eksperimen ini, santan telah ditambahkan ke dalam medium sebagai gantian endosperm dan eksperimen tersebut berjaya. Ini menunjukkan bahawa santan merupakan satu bahan yang penting untuk penumbuhan embrio secara in vitro.